iaitu utamakanlah menghubungkan silaturahim bersama dengan keluarga. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang orang yang memberi kepada yang jauh, tidak memberi kepada yang dekat. Ini dalam bab sedekah. Dan hadis ini ditulis, dirakam dalam kitab Al-Kabair, bab dosa-dosa besar. Bab dosa-dosa besar. Dan bab yang terawal dosa besar adalah memutuskan hubungan silaturahim. Apa maksud silaturahim? Hubungan kekeluargaan, qarabah. Kalau kita yang berkawan ni namanya ukhuwah. Ukhuwah, hubungan kasih sayang, hubungan kawan. Ini sahabat, kita sahabat. Tapi kalau nak sebut silaturahim pun boleh. Tetapi merujuk kepada syariat, fiqh, silaturahim merujuk kepada hubungan kekeluargaan. Silah, hubungan, rahim itulah daripada moyang tu berkembang. Tok saudara, pak sepupu, apa semua itu silaturahim semua tu. Subhanallah. Satu ketika, ini hadis yang sahih, seorang pemuda, dia menempuh satu perjalanan nak pergi ziarah ahli keluarga dia. Lalu Allah memerintahkan seorang malaikat pergi bertanya kepada lelaki tersebut tujuan apa dia nak pergi ziarah. Lalu malaikat ni pun pergi tanya, sedangkan Allah Maha tahu, tapi kenapa Allah suruh juga supaya benda ini sampai kepada kita. Lalu malaikat ni bertanya, ke manakah kamu ingin pergi? Aku ingin pergi ziarah saudaraku. Kenapa kamu ingin pergi ziarah? Aku ingin menziarahinya kerana Allah, kerana mengharapkan redha Allah. Lalu Allah perintahkan malaikat itu cakap pada dia, sesungguhnya kerana kamu pergi ziarah saudaramu kerana harap redha Allah, maka kamu berhak, kamu dapat redha Allah dan kamu dapat cintanya Allah. Kamu dicintai oleh Allah. Allahu Akbar. Apa yang berlaku, kadang-kadang kita memilih rumah mana nak pergi. Kalau rumah tu kita tahu menu dia memang best-best, yang tu nombor satu. Menu rumah tu saudara ni dah tua, kan sekian-sekian, dia angkat air dengan biskut kering je. Yang tu tak apalah, lambat-lambat sikit, tak sempat pun tak apalah. Yang rumah besar, cantik, rumah orang kaya, siap buat rumah terbuka, yang tu beria-ria kita pergi. Tapi bila ada saudara yang susah, rumah pun naik kayu berbunyi-bunyi, kan, itu kita buat pilihan yang terakhir, ataupun tak pergi pun tak apa. Allahu Akbar. Satu lagi, kadang-kadang apa yang berlaku, kita utamakan apa? Kawan-kawan, rakan sekerja lebih daripada ahli keluarga. Rumah adik-beradik tak habis lagi pergi, rumah kawan beria. Saya ni pesan pada diri saya juga, kalau cara mak ayah saya daripada kecil sampai dah kahwin ni pun, hari raya pertama memang kami tak boleh pergi mana-mana, menyantuni semua keluarga yang datang. Hari raya kedua kami pun tak boleh pergi mana-mana. Hari raya kedua, walaupun dah kahwin, ada anak dah 7 dah pun saya, semua dengan menantu-nantu, semua kena angkut belaka pergi ziarah rumah saudara mara. Tak dibenarkan daripada dulu sampai sekarang. Kalau kami memang tak boleh cakap. Seolahnya kami adik-beradik dah dididik macam tu. Hari kedua tak boleh nak cakap nak pergi rumah kawan, walaupun kawan tu ada rumah terbuka hari kedua. Mesti habis dulu pergi rumah saudara mara yang duduk dekat, yang jauh, yang mana boleh sampai. Hari kedua tu pagi sampai malam. Pas saudara tu, saudara mana yang dekat, semua singgah. Tak kisah macam mana buat makan, buat minum. Memang itulah didikan daripada kecil sampai dah tua sekarang. Syaratnya begitu. Raya ketiga barulah mak ayah bagi nak pergi rumah kawan-kawan, walaupun dah terlepas rumah hari terbuka tu semalam. Masya Allah. Sebab apa? Sebab ia adalah satu tuntutan. Kalau tak tunggu raya, lagi tak pergi. Kalau raya pun tak pergi, tak raya lagi tak pergi. Kadang-kadang anak saudara tak kenal pak saudara, tak kenal tok saudara, tak kenal tok sepupu. Betul atau tidak? Zaman sekarang, dalam grup WhatsApp, dengan kawan-kawan meriah, dengan keluarga krik. Tak meriah, tak seronok borak dengan ahli keluarga. Sebab apa? Masing-masing diuji keimanan, sejauh mana tuntutan kita menghubungkan silaturahim. Sebab itu ada khusus sedekah yang jauh, namanya sedekah lah. Tapi bila sedekah qarabah, pahalanya berganda. Bila kita memberi kepada ahli keluarga, kita ada perasaan sikit, perasaan tak puas hati. Dulu kita susah dia tak tolong. Mak saudara tu dulu marah kita macam apa. Bila anak dia susah serupu kita, kita rasa berat nak tolong. Tapi lagi susah kita nak memberi, lagi tinggi tingkatan pahala sedekah tersebut. Allahu Akbar. Yang terakhir,
Cerita ini diceritakan dalam kitab Al-Kabair, bab dosa-dosa besar tu. Dalam satu majlis, sahabat Nabi menyampaikan ilmu. Ketika ini Rasul sudah wafat, tapi saya tak ingat nama sahabat Nabi ni. Satu ketika tengah menyampaikan ilmu, sahabat ni pun kata, pergilah sesiapa yang memutuskan silaturahim keluar daripada majlis ni. Lepas tu bangunlah seorang lelaki pemuda bangun keluar daripada majlis, sebab dia terasa seolahnya dia lah. Dan memang dia pun, dia teringat yang dia ada putuskan silaturahim. Dia pun bersegera pergi rumah mak saudara dia. Lalu dia minta maaf dan dia hubungkan balik. Mak saudara dia pun bertanya, kenapa kamu tergesa-gesa tiba-tiba main minta maaf? Lalu dia pun kata tak tahu, tetapi itu disuruh oleh, saya tak ingat sahabat Nabi ni Anas bin Malik ke Ibnu Abbas, tak ingat. Kemudian selesai majlis, dia pun pergi bertanya kepada sahabat Nabi ni, kenapa? Lalu dia berkata, sesungguhnya rahmat Allah tertahan kepada orang yang memutuskan silaturahim. Seolahnya asbab ada orang putus silaturahim tu, rahmat Allah ditahan dalam majlis ilmu itu tadi. Sahabat Nabi ni wali Allah, dia boleh nampak. Lalu mungkin wallahu alam bagaimana dia boleh rasa, dia pesan begitu keluar. Begitulah yang berlaku dalam rumah tangga kita kalau ada yang memutuskan silaturahim. Ada seorang suami ni kata, Ustazah, saya dah 2 tahun tak balik rumah mak saya. Kenapa? Isteri saya tak bagi. Isteri tak bagi. Isteri kata, kalau balik rumah mak, saya akan mohon cerai. Saya akan mohon fasakh. Saya takkan bla bla bla. Suami ni sayang isteri, sayang anak semua, tak balik rumah mak. Subhanallah, saya kata berdosa besar isteri tu. Berdosa besar. Dan encik tak wajib taat pun. Memanglah tak wajib taat. Dan kalau suami pun mengharamkan isteri balik rumah mak ayah dia, pun tak wajib taat. Sampai tahap tu, ini dibincangkan oleh ahli ulama. Sebab apa? Suami menyuruh sesuatu perbuatan yang haram. Memutuskan silaturahim termasuk dosa yang besar. Selepas dosa meninggalkan solat, dosa meninggalkan puasa, dalam bab terawal dosa besar memutuskan silaturahim. Subhanallah, Allahu Akbar. Isteri ni tak balik, mak ayah kecil hati. Mak ayah sakit pun isteri tak balik. Yang menanggung dosa semua suami. Mungkin ada masalah rumah tangga. Isteri ni bila saya tanya kenapa dia tak bagi balik, sebab kecil hati sangat dengan mertua. Mertua pernah cakap begini. Dan memang betul suami ni cakap, apa yang mak saya cakap memang tak patut sangat pada isteri saya. Sumpah seranah apa semua sekian-sekian. Tetapi dia tidak boleh menghalang anak lelaki untuk berbakti kepada ibu ayah. Jadi subhanallah, kesimpulan daripada perkongsian kita yang ringkas ini, sempena Aidul Fitri, maka kita jagalah perkara yang diharamkan batasan Allah. Dan kita buatlah segala kewajipan, jangan gugur sampai tak semayang sebab sibuk beraya, kekenyangan, tidur, bangun-bangun asar. Subhanallah, layan buat rumah terbuka, kan, layan-layan orang sampai tak solat. Janganlah pula kita hanya jemput orang-orang yang tertentu saja. Jemputlah terutamanya orang susah, orang miskin. Diorang ni malu pakaian diorang pun lusuh. Tetapi mereka itulah tetamu yang sebenar, yang benar-benar gembira dan bahagia. Kita jemput orang-orang yang tertentu yang datang rumah kita pun dah menyandar, dah tak sentuh dah. Dia kata dah kenyang sangat dah. Tapi orang yang lapar dan dahaga begitu ramai, pergilah jemput khusus. Nanti datang raya ya, siap tak datang, siap hantar lagi. Masya Allah, menyantuni asnaf dan fakir miskin. Subhanallah.